10 faedah yang kita kutip. Yang pertama, fi qaulihi ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umur dia akan balik semula kepada lemah. Kata di ulama tadabbur, tuan-tuan tulis, annahu yanbaghi lil insan an yaghtanima furasal umur. Setiap manusia ambillah peluang ketika Allah Ta'ala beri kepada kita umur. Ambillah peluang ketika kita kuat. Ambillah peluang ketika kita muda. Ambil peluang ketika kita sihat. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita, menambahkan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah sebelum mari waktu lemah, waktu tua, waktu tak larat, waktu sudah nyanyuk. Ketika itu apa nak buat? Tak boleh nak tambah apa-apa dah. Jadi sekarang ni ada orang Masya Allah umur 70. Dia bergurau, dia kata berapa umur? Berapa umur tu ayah? 40 lebih baru. Lebih tu berapa? Lebih 35 tahun. Mana 40 campur 35 berapa? 75. Dia duduk depan kita, makan awak panggil, makan ayam, dia boleh kerak-kerak sekali dengan kepala sendi ayam boleh. Hak muda-muda ni menonyeh habis. Pasal main gigi, orang panggil gigi hak baru dah. Tidak hak asli dah. Ada orang masya-Allah 70 80 tahun sihat walafiat. 90 tahun masih lagi boleh berebut jawatan, kita kata. Tidak jadi masalah, tetapi ada orang yang awal lagi lemah. Kita tak tahu. Yang penting kita kena buat persiapan. Ulama tadabbur kata ambil yang bagi an yaghtarima. Setiap orang ambillah peluang ketika sihat, ketika segar untuk menambahkan ilmu, meningkatkan amalan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang ini sebelum tamat tempoh. Yang kedua, afala yaqilun. Allah tanya, apakah kamu tidak mahu berfikir? Kamu tak mahu guna otak mikir? Ayat ini al-hassu ala ta'aqquli wat tafakkur. Ayat ini menggalakkan supaya kita menggunakan akal dan bertafakur. Setiap tindak tanduk kita kena fikir, hatta yakunal insan minal uqala, sehingga kita disebut sebagai orang yang berakal. Kalau kita buat tindakan yang tidak baik, orang kata dia ni ada akal ke tidak? Cukup apa ni? Cukup ubat ke tidak? Ada setengah orang ni dia tak cakap banyak. Kita tengok dia bercakap 2-3 minit, ni orang terlupa makan ubat ni, orang tahu dah dia tu. Mana dia bercakap dalam keadaan dia tak sedar diri. Dia tak faham apa yang dia cakap, dia tak tahu apa yang dia cakap. Maka orang ni bawa hospital jiwa lah, senang. Tapi orang Melayu ni tak cari tok bomoh selalu. Allahu akbar. Melayu dengan bomoh berpisah tiada, kata orang. Sepatutnya benda-benda psikologi macam tu bawa hospital psikiatri, hospital jiwa, biar doktor tengok apa keadaan. Baik. Yang ketiga duduk di bawah kategori dia panggil al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmunya, dari sudut ilmiah dan lataif. Apa dia? Fi qaulihi ta'ala wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair. Allah kata apa? Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Aku tak ajar Muhammad itu bersyair. Soal. Tengok ni. Timbul soalan. Para pelajar, tanda betul-betul. Ini anak rasa ini kali pertama kita bincang. Kita tadabbur wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Walaupun kita dah lalu dalam ayat surah Asy-Syu'ara, tapi perbincangannya jumpa di sini. Kenapa? Soalan. Kenapa Allah sebut wa ma 'allamnahu asy-syi'ra? Kami tak ajar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Tuduhan kafir kepada Nabi banyak. Dia kata apa? Dia tuduh Nabi sebagai ahli sihir. Tuhan tak kata wa ma 'allamnahu sihra. Aku tak ajar dia sihir. Dia tuduh kepada Nabi al-kahanah. Nabi ni orang panggil macam menunjum, tahu benda-benda yang akan datang. Allah tak nafikan wa ma 'allamnahu al-kahanah. Aku tak ajar dia bernujum. Tapi kenapa Allah fokuskan kepada wa ma 'allamnahu asy-syi'ra?
kami tak ajar dia syair. Lish? Kenapa? Al-jawab. Jawapan ini perlu kepada perincian. Tanda molek. Ammal kahanatu, al-kihanah. Orang tuduh Nabi ni sebagai ahli peramal masa depan. Kan Nabi cerita benda-benda hak pelik akan berlaku. Fakanu mereka marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sandarkan cerita peramal masa depan ni ketika Nabi kita beritahu benda-benda akan datang. Nabi kata akan berlaku kiamat, akan berlaku huru-hara, akan berlaku gini. Oh, dia kata Muhammad ni kihanah. Duk belajar ilmu, tok bomo, ilmu orang panggil beramal masa depan. Baik. Wa amma sihr, bilakah dia tuduh Nabi sebagai ahli sihir? Yansubunahu ilaihi indama kana yaf'alu ma la yaqdiru alaihi al-ghairu. Ketika Nabi tunjuk mukjizat yang tak mampu dibuat oleh orang lain, seperti mukjizat bulan terbelah. Nak tengok bulan terbelah, bulan terbelah di langit. Wa takallumil hasa, batu bercakap. Batu kecek. Dia kata ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlakunya batang tama yang sudah kering menangis kerana berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ini sihir. Mana ada pokok batang kayu boleh bercakap? Hayawan boleh bercakap dengan Nabi, ini sihir. Makanan sedikit boleh jadi banyak, sihir. Dia tuduh Nabi. Wa amma syi'r, adapun tuduhan dia kepada Nabi tentang syair, bilakah tuduhan ini? Indama kana yatlul Qur'ana alaihim, ketika Nabi baca Quran, syair. Penyair ni, ahli sastra dia ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cabar orang kafir dengan ilmu masa depan, benda gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cabar orang kafir dengan mukjizat-mukjizat, tapi Nabi cabar orang kafir dengan Quran. Allah Taala ajar kepada Nabi, kalau betul-betul ahli syair, ahli sastra, membawa Quran lain daripada aku ni. Mari, biar serupa. Satu surah tak mampu, satu Quran tak mampu, satu ayat pun tak mampu. Maka oleh kerana Quran ni cabaran utama kepada puak-puak kafir, maka Allah Taala sebut wa ma'allamnahu syi'ra, aku tak ajar dia syair. Yang lain-lain itu kecil. Allahu akbar. Ini rahsia para jemaah sekalian, kenapa Allah fokuskan dalam ayat ini wa ma'allamnahu syi'ra. Tuhan tak sebut aku tak ajar dia sihir, aku tak ajar dia ilmu tilik-tilik masa depan, tapi aku tak ajar dia syair. Itulah jawapan dia. Masya-Allah. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu tak yakin, kamu syak, kamu ragu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, buat mari satu surah seperti Quran. Tanda tuan-tuan, surah Al-Baqarah ayat 23. Maka Nabi cabar Quraisy dengan Quran. Nabi tak cabar in kuntum fi syaikin min risalati, kalau kamu tak percaya risalah aku, fantiqu al-juz', Musa cari batang kayu boleh cakap. Membuat makanan menjadi banyak, membuat drama masa depan, tak ada. Tapi Nabi cabar mereka dengan apa? Dengan Quran. Sebab itulah Allah fokuskan wa ma'allamnahu syi'ra. Kita ambil poin yang kita nak bincang, ambil tajuk yang besar, hak kecil-kecil tak tepi. Allahu akbar. Ini Al-Quran tuan-tuan. Baik. Yang keempat, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Allah kata aku tak ajar dia syair, dan tidak sepatutnya Nabi kita duk bersyair. Timbul lagi soalan, tadi saya sebut. Timbul lagi soalan, ada sekali-sekala Nabi guna perkataan rajas. Rajas ni macam ayat bersajak. Seperti ketika Nabi cabar puak kafir, Nabi kata, anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Di ayat tu macam syair. Anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ni nabi, bukan pembohong. Aku ni cucu pada Abdul Muttalib. Jangan cabar, Abdul Muttalib ni pembesar Mekah. Dia hina Nabi, dia kata anak yatim lah.
anak Abi Kabsah pengembala kambing. Mu lupa aku ni cucu Abdul Muttalib. Bapa apa ni kepala kalau kita kat presiden Mekah zaman dia. Jadi ayat ini kata-kata ini hadis ni dalam Bukhari ada ni daripada hadis Al-Bara' bin Azib. Dalam peperangan Uhud, tangan Nabi luka. Jari Nabi luka. Nabi pun kata, "Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti." Bunyi macam saja, macam syair. Hal anti illa isba'un damiti. Mu ni jari, satu jari yang luka, yang berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, tapi mu ingat mu luka kerana Allah, kerana peperangan menegakkan agama Allah, mulia luka kamu ini. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim daripada hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Jadi kata di para ulama, ayat ini nampak macam syair. Al-jawab anna hadza laisa bi syi'rin indal Khalil. Al-Khalil Al-Farahidi, pakar dalam sudut bahasa, dia kata ini bukan syair, cuma dia macam ada wazan, cakap bersajak. Itu je. Jadi kita, sebab tu Allah Taala nafi di sini. Jadi para pelajar kena ingat, kalau kita baca syair ini Nabi bersyair. Bagaimana Allah nafikan wa ma 'allamna wa ma yanbaghi la? Nabi tak main syair, Nabi hanya bercakap dengan bahasa rajas, bahasa bersajak. Itu je. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Kalau nak panjang lagi tajuk ni boleh, tapi kita ambil sesuai masa. Yang kelima, in huwa illa zikrun. In huwa illa zikrun. Quran itu satu peringatan. Apa ni? Kullama tamassakal muslimuna bihadzal kitab. Quran ini satu peringatan, satu kemuliaan. Setiap orang Islam yang berpegang dengan Quran ini, fa innahu yazdaduna izzatan wa syarafan, akan bertambahlah kemuliaan, akan bertambahlah kebahagiaan. Jadi siapa dia nak mulia, duduklah dengan Quran. Siapa nak mulia, jadilah ahli Quran. Ahli Quran ni macam mana? Ada setengah orang tak fahami, tak borang. Ustaz, bagi saya borang ahli Quran, itu bukan ahli Quran. Quran awal, Quran apa yang kita buat itu bukan ahli Quran. Ahli Quran ni orang yang baca Quran, orang yang faham dan beramal, itu panggil ahli Quran. Kalau kita nak jadi ahli Quran, kena jadi ahli taranum. Itu ahli taranum. Ahli Quran ini iaitulah orang yang baca, faham dan beramal dengan Quran. Itu dia panggil ahli Quran. Yang keenam, wa fi qauli ta'ala liyunzira. Kerja Quran ni liyunzira man kana hayyan, supaya Quran itu, supaya engkau memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Kata di ulama tadabbur, isbatul illati wal hikmah. Ayat ini nak mengisbatkan illah, sebab dan hikmah di sebalik setiap arahan dan larangan Allah Azza wa Jalla. Setiap yang Tuhan larang, setiap apa yang Allah Ta'ala suruh, maka di sana adanya hikmah, adanya rahsia yang tersembunyi. Kita faham ke tak faham cerita lain, tapi terdapat hikmah. Dia panggil lam di sini lamut ta'lil, liyunzira, lamut ta'lil. Yang ketujuh, manusia ini terbagi kepada dua. Liyunzira man kana hayya. Satu, hati hidup. Yang kedua, yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang kedua, orang kafir hati mati. Maka ulama tadabbur kata, innan nasan qasamu ilaha fi hadhihi da'wa ila qismaini. Manusia itu ada dua kategori. Kategori hatinya hidup, dengar Quran, terima. Dengar Quran boleh menangis kita kerana takut pada Allah Ta'ala. Satu lagi hati yang membatu keras, dengar Quran, marah pula orang baca Quran. Bukan sekadar nak ambil pengajaran, marah pada orang baca Quran. Maka kita katakan itulah dua hati yang berbeza. Yang ke-8, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran itu menjadi hujah ke atas orang kafir. Sebab apa? Allah Ta'ala tak turun azab setelah Quran dibawa. Nabi baca Quran, pendakwah baca Quran, lawan juga, tak dengar juga, ketika itulah barulah datangnya azab ke atas kepala mereka. Sebab apa? Sebab mereka kerah kepala, maka ketika itulah azabnya mari.
Para jemaah sekalian, itu yang ke-8. Yang ke-9 Allah kata sebut apa ni? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tengok ayat 46 dulu. Bila mari ayat, mereka berpaling. Jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita, wa ma allamna wa in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Siapa yang berpaling, ayat 46 yang lepas, puak-puak kafir ni bila mari ayat lari. Kata di ulama, kategori jenis orang lari daripada Quran ni ada beberapa jenis. Tuan-tuan tanda, kita bimbang takut termasuk dalam kumpulan ini, na'uzubillah. Yang pertama, ba'duhum bi'adamil imtisal. Orang dengar Quran tak beriman, itu dipanggil i'rad. Orang lari daripada Quran. 2. Yang kedua, at-takzib, bukan sakat tak mau dengar, membohongi, tipu, sihir, syair, itu dia panggil takzib. 2, membohong. Yang ketiga, mereka mencela Quran. Dia kata, apa Muhammad ni bukan Quran lah, ini syair punya, awak pergi belajar dengan orang, mari cakap sini. Dia kata itu yang yang ketiga, dia punya ta'nu fil Quran, dia condemn Quran itu. Dia kata Quran ni tak betul, macam-macam. Hari ni pun ramai juga orang cuba nak komen Quran. Kononnya tak kena imlak lah, macam-macam dia punya cerita. Yang keempat, dia kata Quran tu, Nabi itu syair. Ini dia panggil al-i'rad, itu untuk orang kafir. Bagi kita orang beriman, na'uzubillah. Tuan-tuan kata na'uzubillah, saya percaya Quran. Siapa kata tak percaya Quran? Tapi bila sebut ayat Quran, bila sebut hukum Quran, lari. Ini panggil al-i'rad li ahli al-ma'asi, tak mau beramal dengan undang-undang Quran. Na'uzubillah. Jadi tak jauh kita dengan kafir tu. Kafir tak mau terus. Hak ni mau, tapi orang panggil tak mau beramal. Undang-undang Quran ni keras, kasar. Undang-undang lu'rek tu comel. Ayat dia punya bahasa berat. Baiklah. Yang terakhir, yang ke-10, Allah kata apa? Tengok dalam ayat ni, liyunzira man kana hayya. Tanda tuan-tuan. Liyunzira man kana hayya. Allah Ta'ala kata, Quran ini fungsi dia memberi peringatan kepada orang yang hidup hati. Hayya afradat damir. Dia kata, lafaz dia satu, hayya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan tetap azab itu ke atas orang kafir. Kenapa dia tak kata wa yahiqqal qawlu 'alal kafir? Kalau kata hayya, kafir. Tapi kafirin, kata ulama tadabbur, al-i'lam isyaratun ila qillatis su'ada. Quran ini fungsi dia memberi peringatan kepada orang yang hati hidup hayya, tak banyak, tak ramai. Tapi al-kafirin, hak kafir dengan Quran ramai. Sebab tu dia guna kalimah ramai di sini. I'laman bi kasratil asqiya, nak bagi tahu bahawa orang hak jahat tu ramai. Na'uzubillah. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada masuk dalam kumpulan yang ramai. Biarlah kita sedikit, tapi nahnu 'alal haq ma'al kitab was sunnah. Kita sedikit tak apa, orang yang ramai, walaupun ramai tapi kalau mengikut gaya hidup orang kafir, apa faedah? Allahu akbar. Jadi itulah kata di para ulama tadabbur, setiap patah ayat ni boleh dikorek, boleh dicari, boleh ditadabburkan dia, ada belakang tengok perbezaan hayya kafirin. Masya Allah. Tamatlah kita perbincangan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang hayatul qulub, hatinya hidup, tuan pun hidup. Yang kita bimbangnya tuannya hidup, duk ngongak-ngongak jalan atas dunia, makannya banyak, tapi hati sudah mati. Na'uzubillah. Tamatlah perbincangan kita, para jemaah sekalian. Kita akan sambung lagi perbincangan ayat 71 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.